Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 1 akan membentangkan tajuk Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Dan saya Ahmad Kasful Azim bin Abdullah, nombor metrik 296973. Dasar Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Kerajaan sentiasa mencari kaedah baru dan inovatif untuk meningkatkan kualiti hidup di tempat mereka berkhidmat dan kehidupan pada pengundi mereka. Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 merupakan rangka tindakan kerajaan yang dikeluarkan pada tahun 2020 oleh Kerajaan Malaysia bagi tempoh 2020 sehingga 2030. Tujuan utama wujudnya Wawasan Kemakmuran 2030 adalah untuk meningkatkan pendapatan semua etnik, khususnya Bumiputera, termasuk B40, golongan miskin tegar, orang asli Bumiputera, Sabah dan Sarawak, orang kurang upaya, belia, wanita, kanak-kanak dan lain-lain. Pelan tindakan ini juga diwujudkan untuk meningkatkan kemahiran Bumiputera Malaysia dalam pelbagai sektor di negara ini. Nama saya Monisha Subramaniam, nombor metrik 266086. Hari ini saya akan membincangkan tentang objektif Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Menurut pengertian konvensional, kemakmuran merujuk kepada negara yang maju serta negara yang menikmati status sosial yang berjaya. Aspek lain dalam kehidupan seseorang, di samping kesejahteraan ekonomi mereka, menyumbang kepada tahap kemakmuran mereka. Seterusnya, penerimaan terhadap Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Menurut Pengarah Eksekutif Pusat Penyelidikan Sosioekonomi, Lee Heng Gui, Malaysia berada pada persimpangan kritikal kerana aspirasi negara untuk menjadi negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2023 sedang dicabar oleh banyak halangan dan kelemahan struktur dalam negara serta peningkatan kerumitan dalam persekitaran luaran dengan pembaharuan yang tegas dan berani yang diperlukan dalam memastikan pertumbuhan ekonomi. Saya Muhammad Akmal bin Omar, nombor metrik 296560. Saya ingin menyambung perbincangan ini, metodologi di sebalik kemakmuran bersama. Kemakmuran sering menghasilkan kekayaan yang melimpah, termasuk faktor lain yang boleh menjadi kaya dalam semua peringkat seperti kebahagiaan dan juga aspek kesihatan. Peningkatan pendapat tidak menyebabkan peningkatan kebahagiaan. Hasil tinjauan sosial menunjukkan bahawa peningkatan pendapatan tidak menyebabkan peningkatan kebahagiaan jangka panjang. Hal ini mengakibatkan orang ramai tidak memperuntuk tenaga yang cukup kepada matlamat bukan kewangan seperti kehidupan keluarga dan kesihatan. Seterusnya, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek yang dianggap perlu untuk kemakmuran ekonomi dan juga merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur tahap kemakmuran. Pemahaman tentang kemakmuran bersama. Di samping penghapusan bentuk kemiskinan yang paling teruk, Kumpulan Bank Dunia telah menetapkan sebagai salah satu objek utamanya untuk meningkatkan kemakmuran bersama. Kemakmuran bersama ialah purata kadar pertumbuhan tahunan dalam pendapatan atau penggunaan 40% termiskin daripada penduduk sebuah negara. Saya Muhammad Izzat Zahri bin Ibrahim, nombor metrik 296978. Saya akan membincangkan mengenai hubungan di antara kemakmuran ekonomi, keamanan dan perniagaan. Istilah kemakmuran ekonomi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi negara serta tahap keselamatan dan tahap daya saingnya. Kemakmuran ekonomi dan keamanan saling berkait. Carta 1 menunjukkan gambaran jurang pertumbuhan di antara 4 kumpulan negara yang dikategorikan mengikut tahap keamanan. Negara-negara yang sangat aman mencatat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK per kapita hampir 3 kali lebih tinggi daripada negara-negara keamanan rendah antara 1960 dan 2016. Purata KDNK per kapita meningkat setiap tahun sebanyak 2.8% di negara-negara yang sangat aman, manakala kadarnya hanya 1% di negara paling kurang aman. Kesimpulan, melalui pengimplementasian wawasan ini, kumpulan tertentu akan diberi keutamaan untuk meningkatkan keadaan sosio-ekonomi mereka dan memastikan tiada siapa yang akan ketinggalan. Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 ialah komitmen kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang mencapai pertumbuhan mampan. Akhir sekali, Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 masih perlu ditarifkan serta disusun semula kerana banyak strategi penggarisannya yang digunakannya adalah lemah.
kini majoriti rakyat Malaysia tidak akan pernah tahu kerana Perdana Menteri Malaysia yang baru, Datuk Seri Anwar Ibrahim, telah meninggalkan konsep visi kemakmuran bersama dan memacu negara dengan wawasan madani.